Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam KMY number 1, salam kasih sayang daripada Sektor Psikologi dan Kaunseling Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Untuk segmen bicara profesional pada kali ini, kita akan membicarakan tentang komunikasi berkesan dalam organisasi, terutamanya kepada pihak pentadbir, para pengetua dan juga guru besar. Saya Normihani binti Abdul Majid, Kaunselor Pendidikan Daerah PPD Kuala Mudayan, bersama rakan sekerja saya Encik Muhammad Zakri bin Bakar akan membicarakan tentang komunikasi berkesan dalam organisasi. Kenapa komunikasi itu sangat penting? Sebagai pemimpin organisasi, sebagai pemimpin sekolah, komunikasi dan juga interaksi akan berlaku setiap hari. Di antara sama ada di antara pihak pentadbir sendiri di sekolah bersama guru-guru, anggota kumpulan sokongan ataupun semua waris dan para pelajar murid-murid sekolah. Komunikasi berkesan ini sebenarnya perlu ada, kemahiran ini perlu ada pada setiap pemimpin. Walau bagaimanapun, sebelum kita berbicarakan tentang komunikasi berkesan, cuba kita lihat personaliti diri kita terlebih dahulu sebagai pemimpin sekolah. Dan personaliti ini juga berkait juga dengan insight-insight atau personalia yang berkaitan ataupun yang kita berinteraksi. Cuba kita tengok bentuk yang pertama. Cuba para pengetua dan para guru besar pilih satu sahaja. Saya bagi dalam 1 minit, 1 saat. Cuba pilih satu sahaja. Sebab bentuk-bentuk ini sebenarnya menggambarkan personaliti kita. Kita tengok, semua dah bersedia kan? Kita tengok bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ini adalah macam Z saja kan? So, jika kita memilih bentuk ini, secara maksudnya dia lebih suka kepada kebebasan. Maksudnya di sini personalia yang memilih kebebasan ni, bentuk ni, dia tidak suka berperaturan. Dia suka perkara adventures yang penuh cabaran, suka benda yang spontan, buat kerja secara gopoh-gapah. Walau bagaimanapun, insan ini sangat berani, sangat berani, suka pertandingan, suka perkara yang bahaya dan menyeronokkan. Maksudnya suka mengambil risiko dan sangat berkemahiran sebenarnya. Itu untuk bentuk personality yang pertama. Cuba tengok personality yang kedua. Bentuk yang kedua, bentuk bulat saja. Bentuk bulat ni, saya percaya ramai yang berbentuk memilih bulatan ni sebab bulatan ni dia lebih kepada perasaan. Biasanya insan atau personalia yang memilih bentuk bulatan ini, dia seorang yang romantis, seorang yang harmoni, seorang yang tulen, dia suka tunjuk diri dia sendiri. Walau bagaimanapun, mereka ini sangat memberi kerjasama dan boleh mendapatkan kerjasama. Mereka ini sangat unik. Dan jika yang memilih bulatan ini juga, mereka sebenarnya adalah berseni, suka kepada seni, suka kepada dekor-dekor, dan lebih mempunyai sifat empati. Sifat empati iaitu mereka ni sangat menghayati apa yang rakan di sekeliling mereka alami atau peka kepada keadaan sekeliling, dan mereka ni sangat setia. Kalau kita tengok pekerja kita lebih kurang macam ni personalianya ataupun personality dia, inilah ciri-cirinya. Seterusnya, jika memilih yang bentuk segitiga, ada tak yang memilih bentuk segitiga? Pastinya ada kan? Dia ni lebih pada kognitif, lebih kepada fikiran. Biasanya orang macam ni adalah orang yang berdasarkan teori, boleh cakap kena ada fakta, dan ingin tahu dia tu tinggi, selalu bertanya. Walau bagaimanapun, personality begini dia lebih kompleks. Dia ada falsafah dia sendiri, dia ada prinsip. Dan biasanya mereka ni seorang yang panjang akal, lebih optimis,
dalam keadaan-keadaan yang tertentu kebanyakannya. Selalunya mereka ini sangat tenang, sabar dan mereka ini sebenarnya sangat berilmu. Walaupun kadang-kadang mereka tak tunjukkan ilmu yang mereka ada. Okey, seterusnya yang berperaturan. Berperaturan ni bentuk segi empat. Yang bentuk segi empat ni biasanya mereka seorang yang sangat berperaturan. Terlalu ikut peraturan, walau bagaimanapun mereka ni sangat boleh dipercayai. Biasanya bersifat keibubapaan, bertanggungjawab dan mereka ni tidak lari daripada adat resam atau budaya tradisional. Kadang-kadang mereka ni agak konservatif, walau bagaimanapun mereka ni sangat sistematik. Kalau ada di antara kita ataupun antara guru-guru kita atau antara staf kita yang mempunyai sikap kita boleh tengok sistematik ni, mereka ni sangat diperlukan dalam mengemasi filing-filing di sekolah. Okey, itu sedikit sebanyak secara umumnya adalah tentang personality. Personality yang ada pada setiap di antara kita, dan dalam satu sekolah saya percaya dan yakin semua bentuk-bentuk personality ni ada di antara guru-guru kita ataupun staf kita di sekolah. Okey, untuk seterusnya bagi membicarakan lebih lagi tentang komunikasi berkesan ni, terutamanya kepada guru-guru besar, kepada para pengetua yang memimpin sekolah, yang memimpin organisasi, saya jemput rakan sepekerja saya iaitu Cik Muhammad Zakri bin Bakar selaku Kaunselor Pendidikan Daerah untuk meneruskan tentang komunikasi berkesan dalam organisasi. Silakan. Terima kasih kepada Puan Normi, juga rakan sekerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam KMY number 1. Jadi Alhamdulillah dapat kita bertemu untuk sesi perkongsian berkaitan dengan komunikasi berkesan di dalam organisasi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, berdasarkan kepada slide yang terpapar ini, kita lihat di situ ada senjata asas sebagai pemimpin organisasi. Okey, jadi bila sebut tentang perkara asas yang perlu ada pada pemimpin, sudah tentu kita sebagai pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin, sudah tentu ada perkara-perkara yang telah dipaparkan. Iaitu yang pertama, kita lihat di situ, mestilah seseorang pemimpin itu ada keupayaan untuk memberi nasihat ataupun menasihat. Ya, sebelum kita melaksanakan sesuatu, sudah tentu kita memahami bahawa perkara-perkara yang ingin kita nasihat itu sudah tentu kita faham dahulu. Ya, kerana apa yang kita nak nasihat pada orang lain, kita takut nanti apa yang kita nasihat itu dia tidak termasuk dalam perkara-perkara nasihat. Jadi seorang pemimpin sudah tentu senjata asas yang perlu ada pada mereka iaitu berkeupayaan ya dalam memberi nasihat. Kemudian seorang pemimpin juga perlulah berkeupayaan ataupun boleh dalam memberi sesuatu penjelasan. Ya. Biasanya seseorang itu mahir dalam memberi penjelasan, sudah tentu dia memahami tentang sesuatu perkara ya yang ada dalam bidang tugasnya. Ya, sudah tentu apabila dia faham, maka kemampuan dia, keupayaannya untuk menjelaskan itu ada pada mereka. Kemudian melatih, ya, sudah tentu seorang pemimpin bijak ataupun berkeupayaan, berkebolehan dalam melatih. Kerana apa? Kerana seseorang pemimpin itu biasanya dan sudah semestinya mereka sudah terlatih ya untuk menjadi sesuatu ketua. Ya, dan apabila mereka mengepalai sesuatu organisasi, mereka dapat mengetahui selok-belok tentang organisasi yang mereka ketuai. Kemudian seorang pemimpin itu juga ya bijak dalam membuat sesuatu penilaian. Jadi keupayaan seorang pemimpin itu dia pandai dalam menilai sesuatu, sama ada memberi sesuatu penilaian terhadap tingkah laku orang di bawahnya, memberi penilaian terhadap tugas-tugas ataupun kerja-kerja buat yang dibuat oleh anak-anak buahnya. Kemudian sebagai ketua juga ya, senjata utama yang perlu ada pada dia juga ialah berkemahiran dalam memujuk. Ya, sudah tentulah kita duduk di dalam organisasi ini, ada ketikanya ya ada orang-orangnya yang perlu untuk kita membuat sesuatu
pujukan ya, dalam mendorong ataupun kita nak menarik balik ya orang yang bekerja di bawah kita ini untuk bersama dengan kita. Okey, kemudian senjata lagi kepada yang ada pada ketua, iaitu berkeupayaan untuk membimbing ya. Sudah tentu siapa-siapa pun yang menjadi ketua ya, keupayaan membimbing inilah antaranya yang penting supaya anak-anak buah kita ini berada bersama dengan kita dan dapat mengikut visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Jadi sebagai ketua ini, keupayaan membimbing ini ya, apabila dia bijak menggunakan kemahiran membimbing ini, insya-Allah ya, organisasi tersebut akan bergerak seiring dengan matlamat yang telah ditetapkan. Kemudian antara senjata lagi yang terakhir seperti yang terpapar di sini, iaitu membincang ya. Jadi di sini menunjukkan bahawa sebagai seorang pemimpin, dia tidak boleh berdiri hanya dirinya sahaja ya, tanpa melibatkan pihak lain dalam menentukan sesuatu. Jadi kemahiran membincang ini sudah tentu dia melibatkan orang yang bekerja dengannya dalam membantu untuk memutuskan sesuatu keputusan ya, membincang dalam menentukan sesuatu perkara yang akan dilaksanakan. Jadi sebagai ketua dalam sesuatu organisasi, sudah tentu ketua itu ya bijak dalam mengendalikan sesi perbincangan. Jadi kemahiran yang ada pada ketua itu ialah kemahiran membincang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok seterusnya, new skill training, iaitu kemahiran komunikasi ya, dapat dipelajari melalui praktis ya. Ini antara perkara yang kita nak tekankan pada sesi pertemuan kali ini atau sesi perbincangan kali ini, iaitu kemahiran komunikasi ya. Seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, komunikasi ini berkaitan dengan ya, kita nak berhubung dengan orang di sekeliling kita ya. Biasanya selalunya apabila membicarakan tentang komunikasi ini, ia sebenarnya adalah bertitik tolak kepada perkara yang ingin disampaikan daripada individu A kepada individu B, ataupun daripada pihak A kepada pihak B, dan juga berlaku interaksi ya, kemudian A kepada B, B juga kepada A ya. Maka berlaku di situ ialah sesi interaksi ya. Jadi dalam interaksi ini juga kita nak supaya interaksi komunikasi ini berlaku memberi kesan ya. Kesan itu adalah kesan yang positif. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya, kita nak supaya sesi komunikasi yang berlaku, tak kiralah ya, kita ambil di sini di dalam organisasi, sebenarnya sesi komunikasi ini berlaku di mana saja ya. Kalau seseorang itu dipanggil manusia, dia tidak boleh lepas daripada berkomunikasi dengan orang lain ya. Haiwan pun sebenarnya berkomunikasi juga, mereka mempunyai bahasa mereka tersendiri, tetapi kita melihat kita sebagai manusia ya, kita mempunyai komunikasi di antara kita sesama manusia ini berpandukan kepada kaedah menggunakan bahasa masing-masing. Jadi di sini kita lihat apa yang penting di sini, kemahiran yang penting untuk dikuasai bagi memastikan mesej komunikasi menjadi lancar dan mudah. Okey, jadi kena ada perkara-perkara yang penting supaya mesej yang ingin disampaikan itu menjadi lancar dan mudah. Jadi perkara apakah yang menyebabkan kita akan berkomunikasi ini menjadi lancar dan mudah? Okey, di sini dipaparkan ada dua perkara kemahiran yang perlu kita praktis ya. Yang perlu kita praktis, iaitu kemahiran yang pertama ialah kemahiran melayan ya. Tadi kita tengok apa itu kemahiran melayan. Okey, jadi perkara penting yang kedua ya, dalam nak memastikan bahawa komunikasi ini berjalan dengan lancar dan mudah ya, iaitu kemahiran mendengar ya. Jadi dua perkara ini ya, kita sama-sama ambil faham bahawa untuk menjadi seorang pemimpin ya, dalam melaksanakan kemahiran yang baik di dalam organisasi, antara perkara penting ialah perkara yang disebutkan ini, iaitu kemahiran melayan dan juga kemahiran mendengar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, okay, kita lihat di sini apakah fungsi kemahiran melayan. Ya. Okey, baik. Yang pertama, menggalakkan penceritaan. Ya,
Ya, sudah tentulah apabila kita berkomunikasi, kita memberi ruang kepada orang yang sedang berkomunikasi dengan kita itu, ya, kita memberi seolah kita memberi galakan, sama ada berbentuk dari segi mimik muka kita ataupun memberi galakan dari segi pertuturan kita, ya, maka dia akan memberi satu galakan kepada orang yang sedang berkomunikasi dengan kita, ya. Begitulah sebaliknya, kalau seandainya kita berkomunikasi untuk pastikan bahawa komunikasi kita ini lancar, pastikan kita bijak dalam memberi layanan komunikasi, ya. Kalau bentuk komunikasi yang biasanya terhalang ialah biasanya komunikasi yang tidak ada dorongan, ya. Kadang-kadang pihak yang sedang berkomunikasi dengan kita, ya, kita tidak memberi ruang, contohnya dengan cara yang kita potong percakapannya, ya. Kadang-kadang orang berkongsi cerita dengan kita, asalnya sebagai kadang-kadang sebagai ketua ni biasanya dia dah faham lebih awal tentang sesuatu perkara yang disampaikan oleh anak buahnya. Memandangkan kadang-kadang ketua ini mengatakan bahawa aku layan lagi macam buang masa, jadi lebih baik aku potong terus, ya. Sebenarnya cara yang begini ialah dia tidak ada kemahiran melayan, ya. Sebenarnya bukan apa, kalau kita memberi satu ruang, ya, kepada orang yang sedang berkomunikasi dengan kita ini, iaitu kemahiran melayan sekurang-kurangnya, ya. Dari segi psikologi ini kita telah memberi satu ruang kepada orang yang sedang berkomunikasi ini meluah, ya, ataupun dia pun rilis rasa tekanan yang ada pada diri dia, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan ingat, ya, orang yang sedang berkomunikasi dengan kita ini dia saja nak berkomunikasi, ya, untuk nak melepaskan ataupun mengambil ruang peluang. Tidak, sebenarnya dia pun sebenarnya menggunakan ruang dan peluang itu mungkin untuk salah satu dia nak meluahkan, mungkin salah satu dia pun rasa nak melepaskan tekanan yang sedang dia alami. Okey, tuan dan puan-puan, seterusnya apa fungsi lagi kemahiran melayan ini? Yang kedua ialah fungsi bila kita memberi layanan, kepada orang yang sedang berkomunikasi dengan kita ni, sebenarnya kita dapat mengumpul maklumat, ya. Bila lebih panjang kita berkomunikasi dengan seseorang itu, sudah tentulah, ya, maklumat yang disampaikan itu banyak, ya. Jadi dengan anak-anak buah kita ni, ya, kalau kita duduk di sebuah organisasi mempunyai 80-90 orang anak buah, ya, sudah tentulah kita pun perlu dapat maklumat-maklumat selain daripada maklumat-maklumat asas yang mungkin kita dapat cedok daripada operasi ke apa semua. Sebenarnya banyak lagi maklumat-maklumat yang sebenarnya mungkin boleh kita tahu, ya. Supaya apa? Supaya bila banyak maklumat kita tahu tentang orang yang bersama dengan kita ini, dia sebenarnya boleh mendekatkan lagi jurang keakraban, ya, jurang persaudaraan silaturahim ni, dengan lebih baik, ya. Jadi jangan pula, ya, kita ingat melayan seseorang berkomunikasi ini membuang masa begitu sahaja, ya. Sebenarnya ini juga sebagai salah satu daripada platform untuk kita dapatkan maklumat, ya, orang yang berkomunikasi dengan kita, terutamanya anak-anak buah kita. Begitu juga kita pun boleh praktiskan perkara ini di dalam keluarga kita, ya, di rumah kita, ya. Kadang-kadang kerana kita tidak memberi ruang untuk orang berkomunikasi dengan kita ini, ya, sebenarnya kita ketinggalan dalam mendapatkan sesuatu maklumat, ya. Okey, baik. Seterusnya, kemahiran melayan ini apa fungsinya? Iaitu antaranya yang ketiga, iaitu membina hubungan, ya. Bila kita berkomunikasi, ya, kita melayan, ya, orang yang sedang berkomunikasi dengan kita ini, sebenarnya kita membina hubungan baik dengan dia, ya. Jadi siapa yang tidak mahu, ya, ada seseorang yang memberi ruang, ya, untuk berhubungan, iaitu maksudnya kata apa, kita sebagai rakan sekerja, berhubungan sebagai rakan sekerja, kita sebagai majikan dan pekerja, hubungan majikan dan pekerja ada hubungan yang baik, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini antara fungsi-fungsi penting yang ada dalam kemahiran melayan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ambil ringan, ya, untuk melayan anak-anak buah kita, ya, untuk melayan orang yang di sekeliling kita, ya, dalam berkomunikasi, ya. Tentu kita jangan ingat bahawa dalam kehidupan kita ini
setiap waktu yang ada ini adalah untuk bekerja dengan serius sahaja, dan sebenarnya perlu kepada komunikasi, dan komunikasi ini nak jadi hebat dan juga komunikasi nak jadi berkesan, iaitu antaranya kita ada kemahiran melayan. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini berdasarkan kepada kajian komunikasi ke atas pekerja pejabat yang dilakukan oleh Maxwell 1999, yang mana beliau dapati bahawa taburan masa dan kaedah berkomunikasi, ini di pejabat di pejabat ni mendapati bahawa dalam komunikasi pejabat ni melalui penulisan hanya sekitar 9%. Jadi komunikasi, cuba tuan-tuan cuba rujuk balik di pejabat tuan-tuan dan puan-puan, adakah betul seperti yang Maxwell laksanakan kajian ini. Pastikan tengok betul tak penulisan ini berlaku, maksudnya komunikasi melalui penulisan ini berlaku sekitar 9%. Penulisan ini mungkinlah melalui kalau dulu banyak kita type print tanpa kan. Sekarang ni mungkin penulisan ini dalam bentuk di dalam media sosial kan, kita guna Telegram, mungkin kita guna WhatsApp atau sebagainya. Okey, kemudian kita tengok lagi seperti yang didapati oleh Maxwell 99 ni, dia kata melalui pembacaan. Komunikasi ada juga melalui pembacaan, biasanya bahan-bahan bacaan yang diedarkan untuk menyampaikan sesuatu maksud, dia termasuk dalam bahan bacaan sebanyak 16%. Kemudian yang seterusnya melalui percakapan, melalui percakapan 30%. Maksudnya dari segi percakapan dalam 30% ini, inilah berlaku interaksi antara pekerja dan majikan, melalui percakapan. Kalau kita tengok tadi melalui penulisan, mungkin contoh nak menjawab dari segi maklum balas, mungkin nak menjawab dari segi orang kata apa-apa yang berkaitan dengan tulis. Kemudian dari segi percakapan, maksudnya bercakap terus, mungkin apa yang dikehendaki oleh majikan bertanya dan kemudian dijawab melalui percakapan oleh pekerja. Kemudian melalui komunikasi dalam pejabat ini, pendengaran 45%. Biasanya pendengaran ini selalunya majikan yang menyampaikan. Biasanya orang yang berkedudukan tinggi yang akan menyampaikan sesuatu mesej, sesuatu komunikasi, dan pihak yang mendengar ini adalah pihak yang di bawah majikan. Kalau kita sebagai pekerja, maka majikan kita memberi sesuatu mesej, maka di situ kita panggil kaedah komunikasi melalui pendengaran. Apa-apa yang disampaikan oleh majikan kita itu, pekerja-pekerja mendengar, itu adalah mesej yang disampaikan dan pekerja mendengar. Jadi keseluruhannya komunikasi dalam sebuah pejabat itu 100% dia terletak dalam 4 perkara ini. Jadi komunikasi yang berlaku di dalam pejabat ini, terletak dalam 4 perkara inilah. Kita tengok yang seterusnya. Baik, kita tengok tadi tentang 2 perkara yang menyebabkan kita komunikasi dengan berkesan ini. Antara tadi ialah kemahiran melayan, yang kedua ini adalah mendengar dengan aktif, iaitu memberi tumpuan dan bersifat empati. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil listening, dia tak panggil hearing. Kalau kata mendengar dengan aktif ni dia panggil listen. Kita listen. Baik. Baik, kita tengok kata-kata ini. Dia kata kita memiliki satu mulut dan 2 telinga supaya kita lebih banyak mendengar daripada bercakap. Menarik kata-kata ini, iaitu kita kena kita tengok telinga kita ada di sebelah kiri dan di kanan. Mungkin juga kita perlu melihat di pihak sebelah kita, dan juga kita perlu melihat di pihak sebelah yang bertentangan dengan kita. Kadang-kadang menjadi ketua ini dia kena bijak dalam menentukan sesuatu keputusan. Dia tidak boleh hanya menumpu mendengar daripada sebelah pihak sahaja, kemudian dia terus membuat sesuatu keputusan. Kalau kita jadi ketua yang sebegini, kemungkinan kita mewujudkan suasana yang tidak selesa di dalam organisasi kita.
Dan kita juga kalau tengok pada ayat ini, kita dikurniakan dengan satu mulut. Maksudnya nak bercakap sesuatu itu pastikan satu kali daripada 1/2 daripada mendengar. Kita dah mendengar 2 kali, kemudian baru kita keluarkan sesuatu daripada mulut kita 1 kali. Jadi lebih kurang maksudnya 1/2. Okey, baik. Tengok yang seterusnya. Mendengar dengan berkesan. Kita tengok dari segi alirannya tu menunjukkan kurangkan alihan tumpuan, distraction. Okey, kita nak mendengar dengan berkesan ini, pastikan kita punya tumpuan itu tertumpu kepada orang yang sedang kita berkomunikasi. Okey, jadi kalau seandainya kita sedang berkomunikasi tetapi tumpuan itu kita tidak tumpu kepada orang yang sedang berkomunikasi dengan kita, sudah tentu kita pun mungkin tidak mendengar dengan jelas mesej yang disampaikan. Dan juga orang yang sedang bercakap ataupun orang yang sedang berkomunikasi dengan kita juga mungkin tidak ada rasa satu keseronokan juga ataupun rasa macam tidak senang dengan kita. Jadi secara tak langsungnya proses komunikasi tersebut jadi tidak lancar. Okey, baik. Kemudian untuk mendengar dengan berkesan ini juga dia mengambil masa untuk mendengar. Kita mendengar sesuatu isi, sesuatu perkara, sudah tentu kepada tumpuan agar apa yang disampaikan ini kita dapat faham dengan jelas. Kadang-kadang kita bercakap dengan seseorang yang mungkin dia bercakap itu tidak fokus. Kadang-kadang orang bercakap pun banyak tajuk, tapi kalau seandainya kita pun bijak dalam berkomunikasi dengan dia, mungkin kita boleh sempitkan tajuk-tajuk yang dibincangkan itu, sehingga memberi satu topik yang jelas dalam perbincangan tersebut. Okey. Kemudian dalam berkomunikasi juga kita kena pastikan bahawa kita kena kurangkan menyampuk. Kadang-kadang orang lancar dalam menyampaikan sesuatu, kita menyampuk sehingga boleh mengganggu orang yang sedang berkomunikasi, orang yang sedang menyampaikan sesuatu, sama ada kepada kita ataupun kepada kumpulan. Kemudian kita kena layan orang lain seperti mana anda mahu diri anda dilayan. Okey, kita naklah apa yang kita cakap ini orang dengar. Begitu juga orang lain. Orang lain pun nak juga apa yang dia beritahu, apa yang dia cakap didengari. Itulah yang kita pegang, bahawa kalau kita nak supaya sesuatu proses komunikasi itu memberi kesan terhadap orang yang menyampaikan dan orang yang menerima, pastikan kita memberi tumpuan. Kita layan dia seperti mana yang kita nak kita juga dilayan begitu. Kita tak mahu kita nak orang sahaja mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan, sedangkan bila orang sedang bercakap, orang sedang menyampaikan sesuatu, kita tidak memberi tumpuan. Mungkin ini akan mendatangkan satu rasa tidak selesa orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Okey, baik. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, dalam komunikasi ini sudah tentu kita kena kenal pasti keadaan dan juga jenis orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Yang mana kita panggil dia orang pendengar. Pendengar ni ada 4 jenis. Ada kadang-kadang kita sedang berkomunikasi, kita dapat kenal pasti mungkin dia ada dalam 4 orang yang terpapar ni. Ada yang sedang kita berkomunikasi dengan dia sedia untuk menerima. Macam dalam organisasi kita, biasanya bila kita berhadapan dengan pendengar yang sedia menerima ini, dia sebenarnya membantu untuk kita lebih baik lagi dalam menyampaikan sesuatu maklumat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan berhadapan dengan kelompok ataupun kumpulan yang mana kita sedang menyampaikan sesuatu, mereka menunjukkan satu reaksi, satu keadaan yang menolak. Apa akan jadi pada waktu itu? Sudah tentu kita yang banyak idea, kita yang bersemangat ini akan terbantut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan
sedang mengendalikan satu kumpulan mesyuarat dalam nak memutuskan sesuatu perkara, ya, tuan-tuan baru mula nak mengeluarkan sesuatu pendahuluan tentang sesuatu perkara yang nak dibincangkan, ya, tiba ada seorang yang angkat tangan bangun, ya, memberi satu kenyataan seolah-olah menolak, tidak mahu berbincang tentang perkara yang tuan-tuan dan perempuan cuba utarakan, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan berhadapan dengan kumpulan yang begini ataupun individu yang macam ni yang dikira sebagai penolak, sudah tentu komunikasi yang wujud pada ketika itu merupakan satu komunikasi yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian ada juga tuan-tuan dan perempuan, ya, kita berkomunikasi dengan orang, ya, dan dia dilihat lebih berhati-hati, ya. Dan dia lebih berhati-hati ni kadang-kadang yang macam mana tuan-tuan dan perempuan, dia lebih kadang kita cuba nak mempengaruhi daripada satu perkara ke satu perkara itu, dia cuba menyokong, ya. Kadang-kadang kita cuba nak menentang sesuatu, dia pun cuba ambil jalan tengah, ya. Okey, jadi ada macam-macam jenis lah yang ada dalam kumpulan untuk kita berkomunikasi ini, ya. Bila kita kenal pasti sudah tentu dalam empat perkara ni ada. Kemudian ada juga, ya, yang terakhir ni perasaan kurang senang. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ya, kadang-kadang nak menyampaikan sesuatu perkara yang mungkin menggugat keselesaan seseorang yang mungkin dah selesa dengan keadaan yang sebegitu sejak lama, ya. Tiba-tiba tuan-tuan dan perempuan baru dilantik sebagai ketua di sebuah organisasi yang baru, tuan-tuan nak bawa satu perubahan, ya, mungkin apa yang tuan-tuan cuba sampaikan itu, ya, akan menimbulkan perasaan kurang senang, ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, di sini kena bijaklah dalam menangani isu-isu yang kadang-kadang kita nampak kita mungkin tidak boleh untuk membuat sesuatu perubahan yang drastik pada ketika itu, ya, kerana wujudnya pendengar ataupun orang yang dalam kumpulan komunikasi kita itu tidak senang dengan apa yang kita nak bawa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, okey, untuk itu supaya kita nak pastikan bahawa dalam kumpulan komunikasi kita ini, ya, berjalan dengan lancar, dalam kumpulan komunikasi kita ini memberi kesan yang baik dan seterusnya membawa kepada kesan yang positif dalam organisasi kita, iaitu yang pertama perkara yang perlu juga kita kenal pasti, iaitu sebagai pemimpin ataupun ketua ataupun sebagai penutur, kita kena kenali dengan siapa kita bercakap, ya. Siapa-siapa pula sebagai penutur dalam kumpulan komunikasi ini kena kenal pasti, ya. Kita bercakap dengan ketua bagaimana, ya. Kemudian kita bercakap dengan rakan sekerja bagaimana, ya. Kita bercakap dengan staf bawahan kita bagaimana, dan kita bercakap dengan tetamu kita bagaimana, ya. Begitu juga dengan pelanggan, ya. Sebab kita bercakap dan berbual ni dia tidak sama, ya, dari segi level bahasa, ya, dari segi gurauan, ya, dari segi ayat-ayat yang kita gunakan ni, ya, dia berbeza-beza, ya. Kalau kita cakap dengan ketua kita, takkan kita nak panggil satu panggilan yang sama kita panggil dengan kawan-kawan kita, ya. Selain itu ketua kata, dia tak hormat aku sebagai ketua sini, ya. Begitu juga, ya, kita dalam penjawat awam ni sebenarnya kita mempunyai ketua pun ada peringkat-peringkat. Kalau di sekolah ketuanya adalah pengetua guru besar. Kalau di pejabat pendidikan adalah pegawai pejabat pendidikan. Kalau kita di JPN kita ada pengarah, ya. Jadi di mana-mana organisasi sudah tentu ada ketua, dan di mana-mana organisasi juga sudah tentu ada rakan sekerja. Jadi di sini kita kena fahami dan kenali siapa yang kita sedang berkomunikasi. Dan kedua, iaitu kita kena fahami kita sebenarnya ada perbezaan, ya. Jadi kita nak supaya dalam komunikasi kita ini berkesan, kita kena faham bahawa kita ada perbezaan, ya. Kadang-kadang dari segi perbezaan umur, ya, tuan-tuan dan perempuan, ya, nada bercakap dan guna juga bahasanya pun juga perlu ada batas dia, ya. Kadang-kadang kita ni belum lagi, anak pun belum kahwin lagi, ya, dan rakan di tempat kerja kita ni dah mempunyai cucu lah contohnya,
Jadi di situ nampak ada jurang umur yang agak jauh. Kita pun tidak boleh menggunakan satu bahasa ataupun satu ganti nama yang kita nampak rasa macam tidak selesa. Ya, kalau menggunakan hang aku pun rasa macam tidak berapa sesuai, ya, kerana jarak yang umur yang jauh, ya, mungkin kita kena guna ganti nama ataupun panggilan-panggilan yang agak bersesuaian. Okey, baik. Kemudian kita tengok juga dari segi tahap pendidikan, ya. Walaupun kita nampak, ya, orang yang sedang berkomunikasi kita ni mempunyai pendidikan dia rendah daripada kita, jangan kita letakkan bahawa kerana pendidikan dia rendah kita pun melayan dia sebagai orang yang rendah, ya. Sebenarnya tahap pendidikan pun yang rendah, yang tinggi pun kita kena berpegang kepada adab, ya, adab dan budaya yang baik. Kemudian dari segi status, ya, okey, kita pun kita tidak terlepas daripada ya, terikat dengan status dalam kehidupan kita. Mungkin bersama dengan kita itu sebenarnya dia mendapat gelaran yang dianugerahkan, ya. Jadi kalau status itu pun kita kena panggil seperti mana gelaran yang dia dapat, kita kena panggil, ya. Okey, adapun status-status yang kadang-kadang menjadi sensitif, ya, bagi seseorang, ya. Mungkin contohnya seseorang itu menghadapi situasi contohnya baru lepas berpisah dengan pasangannya. Okey, jadi statusnya mungkin dah berubah, ya. Mungkin panggilan-panggilan status yang sepatutnya memang betul, tetapi tidak manis bila kita sebut, kerana ya, sedikit sebanyak menggugat, ya, kedudukan dia, sedikit menggugat, orang kata macam maruah, kan. Okey, jadi kita kena bijaklah dalam ya, dalam berkomunikasi, ya, untuk nak faham supaya komunikasi kita itu berlaku dengan baik. Kemudian kita juga kena faham tentang budaya, ya. Kadang budaya yang ada dalam sebuah organisasi ini dibawa oleh orang yang datang ini daripada pelbagai latar belakang, ya. Ada orang datang daripada negeri Sabah dan Sarawak, dia punya budaya pembawakannya lain. Ada orang datang daripada negeri utara, ada orang daripada negeri selatan, ya. Begitu juga, ya, di negeri-negeri yang lain. Tapi mereka punya pembawakannya mungkin ada sedikit perbezaan, ya. Jadi kita sebagai ketua dalam sebuah organisasi kena cakna perkara ini supaya perbezaan itu tidak menimbulkan masalah di dalam organisasi. Okey, kemudian juga dari segi cita rasa juga mungkin berbeza, ya. Kita jangan menganggap cita rasa kita saja yang betul, ya. Cita rasa kita saja yang baik, maka cita rasa orang tu kita anggap tidak baik, ya. Maka di sini dia tidaklah membawa satu komunikasi yang baik di dalam organisasi. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Okey, baik, kita tengok dari segi teknik berkomunikasi, ya. Contoh tuan-puan yang saya kasih sekalian, ya, teknik berkomunikasi yang ada di sini letaknya 3. Okey. Yang pertama, hendaklah kita berhati-hati memilih perkataan, ya. Dalam berkomunikasi ini, sebab itulah tadi slide yang awal tadi mengatakan bahawa kita kena praktis, ya. Dalam komunikasi ini, orang yang banyak praktis dalam komunikasi ini biasanya dia mahir dalam memilih perkataan-perkataan, ya. Ada perkataan-perkataan yang mungkin dia rasakan bahawa perkataan itu betul, tetapi sebenarnya perkataan yang betul itu mampu mengguris perasaan orang, ya. Jadi macam saya kata tadilah, kalau mengikut status itu betul, dia itu statusnya janda, tapi kita tak bolehlah, ya, kita menyebut perkataan tersebut kerana boleh mengguris hati seseorang, ya. Jadi kita hendaklah berhati-hati dalam memilih perkataan. Seterusnya dalam berkomunikasi ini juga perlu kawal nada suara, ya. Kadang-kadang kita bercakap di ruang lingkup ataupun di kawasan yang kecil, ya, yang sempit, ya, biasanya kawal nada suara, ya. Suara yang tinggi mungkin tidak sesuai di tempat dan ketika itu, ya. Biasanya suara yang tinggi ini di tempat yang lapang luas, ya. Contohnya di padang bola, ya, di gelanggang-gelanggang apa-apa permainan, ya. Biasanya kalau menggunakan nada suara yang tinggi, orang jadi tak pelik. Tetapi kalau dalam bilik darjah, ya, di dalam pejabat, tiba-tiba orang terdengar satu suara, ya, suara yang agak tinggi, nyaring, ya. Mungkin ada sesuatu yang pelik di situ, ya. Sedikit sebanyak di situ
proses komunikasi yang baik itu mungkin tidak berlaku. Okey, kemudian yang ketiga iaitu dari segi kawal bahasa badan, ya. Biasanya bahasa badan ini menggambarkan dia ada sinkronis dengan ayat-ayat yang keluar daripada mulut kita, ya. Kalau ayat yang menunjukkan ayat kita ni ada satu empati, ya, sudah tentu bahasa badan tu menunjukkan slow, ya, dan menunjukkan bahawa betul ayat-ayat empati yang diluahkan daripada mulut ini betul seperti yang dirasai, kerana bahasa badannya juga menunjukkan begitu, ya. Dia tak boleh kalau kita menunjukkan bahawa kita sedih, tiba-tiba pada satu pergerakan badan yang lain, contohnya kaki kita berhanyut-hanyut kan, bergedik-gedik macam tu. Ya, ini menyebabkan satu konflik dalam komunikasi. Ya, adakah dia ni saja nak memainkan aku ke? Dia kata dia sedih dengan apa yang aku sampaikan cerita ni, tapi bila tengok pada pergerakan tubuh badan dia ni menampakkan macam dia happy, ya. Jadi kita kena selari, ya, dan apa yang kita tuturkan dengan apa yang kita persembahkan dari segi bentuk badan kita. Okey, baik. Kita kena ada 3K dalam komunikasi ini, ya. Biasanya kalau itu dia paparkan sebagai satu gambar Presiden Amerika satu ketika dahulu, ya. 3K, confident, consistent, credibility. Okey, sebagai pemimpin ini, ya, 3K ini perlu ada, ya. Bila dalam menyampaikan sesuatu mesej, ya, sebagai seorang pemimpin, bila kita sampaikan dalam keadaan confident, ya, dia melahirkan satu respect dan juga rasa percaya terhadap seseorang pemimpin itu, ya. Dan kemudian apa yang kita sampaikan itu perlu konsisten, ya. Kita tidaklah waktu pagi kita cakap macam ni, tengah hari kita cakap macam ni, ya, petang pun kita ubah pula, ya. Kita tak konsisten, lama-lama orang tak respect kita sebagai seorang ketua, ya. Kemudian kita kena ada credibility. Baik, tuan-tuan dan puan, ya, dalam menyampaikan sesuatu, ya, mesej, ya, komunikasi ini sebenarnya kita pun kena selitkan juga, ya, ada rasa orang kata apa, sedikit humor, ya, ada lawak sikit, ya, ada ataupun lawak yang tidak terlalu, ya, selitkan sedikit. Kenapa? Ya, kerana dalam komunikasi kita ni pun dalam kalau kita kata tolak tidur 8 jam, selebihnya banyak kita berkomunikasi, takkanlah di situ, ya, tidak ada sedikit humor untuk kita, ya. Sebenarnya dalam kita menyelitkan rasa-rasa untuk bahan-bahan yang boleh menyebabkan kita gelak senyum ini, sebenarnya ia juga adalah satu perangsang dalam menarik minat untuk orang berkomunikasi dengan kita, ya. Dan kadang-kadang kita berkomunikasi terlalu serius tetapi orang tidak berminat, saya rasa tidak berguna juga, kerana komunikasi itu adalah untuk menarik orang supaya orang menerima apa yang kita nak sampaikan, ya. Okey, dalam sesuatu mesej, ya, dalam sesuatu komunikasi ini kita kena pastikan bahawa mesej yang disampaikan itu dari hati, ya, akan sampai ke hati, ya. Biasanya mesej yang ingin disampaikan ini juga, ya, kemungkinan kita juga kena faham dan kenali siapa yang akan menerima mesej kita itu, ya. Mungkin kita kata mesej yang ingin disampaikan ini tidak sesuai untuk kumpulan yang ramai ni, kerana contohnya kadang-kadang kita nak sampaikan mesej tentang sesuatu sesuatu maksud itu yang memberi kesan kepada tingkah laku integriti, ya, contohnya, ya. Kita pastikan bahawa kita sampaikan itu pada individu yang terlibat, yang didapati terlibat dengan isu-isu integriti, supaya apa? Supaya kita tidak mahu kita menyampaikan mesej itu mungkin dianggap oleh orang yang menerima mesej itu mengatakan, apa salah kami, kan? Tiba-tiba disampaikan mesej itu berkaitan seolah kita yang buat salah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam menyampaikan mesej ini, ya,
perlu pada banyak kemahiran, ya. Dan kemahiran ini mungkin kita tidak dapat dalam bilik darjah dan kuliah, tetapi melalui pengalaman yang kita laksanakan setiap hari, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian seterusnya dalam berkomunikasi ini juga di tempat kerja utamanya perlu ada jujur dan terbuka, ya. Komunikasi antara bos dan pekerja, ya, ada jujur dan terbuka, ya. Kadang-kadang kita cakap dengan tidak jujur ini, ya, dia boleh mewujudkan prasangka dan juga mewujudkan ketidakharmonian di tempat kerja, dan seterusnya organisasi tersebut tidak mampu untuk bergerak jauh dan juga menghasilkan sesuatu yang terbaik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa apa yang saya sampaikan ini, ya, sedikit sebanyak, ya, mungkin menjawab dan juga membantu, ya, dalam kita meningkatkan proses kerja kita di organisasi, iaitu berkomunikasi dengan baik dan berkesan dapat membantu supaya sebuah organisasi itu dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah kepada diri orang yang berada dalam organisasi dan juga klien organisasi tersebut. Ya, jadi saya serah kembali kepada rakan saya untuk meneruskan dan juga mengakhiri pertemuan ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada kaunselor pendidikan kita, KPG kita, iaitu Encik Omar Zakri bin Bakar. Saya yakin, saya percaya semua pengetua, semua guru besar di depan saya sudah pastinya sedikit sebanyak akan mendapat manfaat daripada perkongsian tentang komunikasi tersebut. Dan yang lebih penting, komunikasi perlu ada juga dalam pujian supaya yang menerima komunikasi itu dapat menerimanya dengan baik. Okey, sebagai rumusannya tentang komunikasi ini, sebagai ketua terutamanya di sekolah, kita kena pastikan, kita kena tahu, kita kena faham ada 4 kategori manusia ni sebenarnya. Yang pertama, pandai bercakap dan suka bekerja. Ada tak? Di kalangan guru-guru kita, di kalangan warga sekolah kita macam tu. Sudah pastinya ada. Pandai bercakap, suka bekerja. Mereka ni ada contoh, mereka buat contoh, mereka tengok dan terus buat. Itu satu kategori. Kategori yang kedua, pandai bekerja tapi tak pandai bercakap. Biasanya yang macam ni ramai cikgu-cikgu yang dia buat, dia kerja, kurang bersembang. Sebab dia tahu apa dia buat dan dia cuba usaha sendiri untuk habiskan kerja dia. Ini yang kita mahu sebenarnya dalam organisasi. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga ialah pandai bercakap, tak pandai bekerja. Ini paling banyak, betul tak? Sebab kebanyakannya suka cari alasan, suka menyalahkan orang lain untuk mengatasi kelemahan. Dan kadang-kadang kita sebagai pemimpin kena pandai. Kadang-kadang apa yang pekerja kita cakap, guru-guru cakap ataupun staf kita cakap boleh mengaburi fakta ataupun mengaburi pandangan kita. Jadi kita kena hati-hati, kena pandai membaca kategori-kategori manusia ni. Okey, sebab yang paling penting apa yang dicakap dengan bahasa badan ditunjukkan, mimik muka, itu sangat penting. Okey, yang keempat ialah tak pandai bercakap dan tak suka bekerja. Ini sangatlah merugikan. Kalau ada warga di sekolah macam tu, kalau ada guru-guru di sekolah kita macam tu, ataupun ada staf kita macam tu, ini sangat merugikan dan sebenarnya mereka tidak begitu amanah. Okey, dan kali yang terakhir sekali daripada saya, sebagai pemimpin, pemimpin yang biasa dia akan memberitahu, pemimpin yang baik dia akan membimbing. Manakala pemimpin yang terbaik dia akan sentiasa memberi inspirasi kepada warga sekolahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kami, Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan.